Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimi khair wa ba'd. Qala al-musannifu قال الإمام الجزولي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين في كتابه المسمى بدلائل الخيرات أسماء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 201 وهي هذه: محمد أحمد حامد محمود أحيد. Baik, jadi kita dah bincang sebelum ini tentang Muhammad, Ahmad, Hamid dan Mahmud. Itu mustaq yang sama daripada Hamidah, daripada Hamdan. Jadi Hamid isim fa'il, Mahmud isim maf'ul. Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji. Hamid yakni yang memuji Allah Ta'ala, Mahmudun yaitu baginda Nabi SAW dipuji oleh Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahidun, ahid biwazni amir. Kalau dalam Dalailul Khairat yang kita baca, yang cetakan Syekh Noh Hamid Kala, dibaca macam mana? Pada nama dibaca dengan ahid. Nah, ada sebahagian kitab dengan ahyat. Sebahagian kitab dengan ahyat. Ada disebut di sini. Ahid biwazni amir. Jadi kasrahkan ha. Lima fil hadithi ismi fil Quran Muhammadun wa fil Injili Ahmadu wa fil Taurati ahidu li'anni ahidu an ummati nara jahannam. Jadi ahid ala wazni amir disebut dalam hadis. Namaku di dalam Al-Quran, kata Rasulullah, Muhammad. Di dalam Injil Ahmad. Karena itu Nabi Allah Isa alaihi salam menyebut Nabi kita Muhammad dengan Ahmad. Di dalam Taurah nama Nabi kita Ahid. Kenapa disebut Ahid? Li'anni ahidu an ummati nara jahannam. Yani ahid dengan makna menjauhkan, yang menjauhkan umatku, karena aku menjauhkan umatku daripada neraka jahannam. Baik. Kemudian waqila pada ahid innahu ahyad biwazni afdal. Ahyad biwazni afdal. Jadi ada baca dengan ahid, ada baca dengan ahyad. Boleh? Wahidun ay fi qisalil kamali. Jadi wahid, nama Nabi yang seterusnya wahidun. Wahid itu maknanya apa? Wahidun fi qisalil kamal. yakni yang satu-satunya sempurna pada keseluruhan sifat kesempurnaan. Yakni bagi makhluk Allah Ta'ala. Fi qisalil kamal, yang mempunyai akhlak yang sempurna. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut insanul kamil. Insan al-kamil. Mahin, dan mahin. Mahin ay li zulmatil kufri, yaitu yang menghancurkan, yang menghilangkan. Dalam zulmatil kufri, ataupun yang membuang kegelapan kekufuran. Di dalam syarah al-Imam Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala, kata beliau, mahin yaitu dengan makna yamhullahu bihil al-kafarah. Ini Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi SAW sebagai sebab kepada hancurnya kekufuran. Dan ini seperti yang ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahih Muslim min hadithi Jubair bin Mut'im, yang disebut bahawa Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu
alladhi yamhu Allahu biya al-kafarah. Jadi anal mahi, Nabi kata aku mahi. Mahi dengan makna yang mana Allah menjadikan aku sebagai penghancur ataupun pembersih kepada kekufuran. Wa anal hashir alladhi yuhsyaru an-nasu ala aqibi. Selepas itu hasyir. Aku hasyir yang mana manusia nanti akan mengikuti di belakangku. Wa anal aqib alladhi laysa ba'di nabiyyun. Dan aku adalah pengakhiran kepada para nabi yang tidak ada nabi setelah. Baik, dalam riwayat yang lain disebut al-kafarah, badal kafarah tadi kafar. Al-kufra. Jadi ada dibaca dengan wa anal mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kafarah. Ada dengan bacaan wa anal mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra. Dibaca dengan kufra. Baik, makna mahwul kafarah, dihancurkan kekufuran tadi daripada mana? Min Makkah wa biladil Arab. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut dalam matan arba'in. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah ila akhir hadis. Apa makna an-nas di situ? Adakah an-nas mutlaqan? Mutlaqin nas, makna dia aku diutuskan untuk menghancurkan, membunuh manusia, begitu. Ini yang difaham oleh orientalis dan orang yang faham salah dengan agama Allah Ta'ala, mengatakan bahawa Nabi diutus untuk membunuh manusia. Nah, padahal dalam hadis tadi Nabi SAW tidak menyebut membunuh. Nabi sebut ukhatil, tidak sebut aqtul. Beza di antara wazan ukhatil dengan aqtul. Aqtul maknanya bunuh. Kalau ukhatil maknanya atau wazan muqabalah. Jadi qatala yuqatilu. Jadi atau wazan muqabalah maknanya ada dua pihak yang bertentangan. Di ukhatil dengan makna ini aku diutus untuk aku berperang dengan mereka. Dan perang tidak mesti makna bunuh. Perang tidak mesti makna bunuh, dan waqi' telah membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh di dalam peperangan melainkan seorang saja yang Nabi bunuh. Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf yang sesuatunya dibunuh oleh baginda Nabi SAW, itu pun bukan dengan mubasyarah. Bukan dengan secara terus Nabi tikam mati terus waktu itu, tak. Hanya dengan balingan tombak Rasulullah terkena pada bahagian tengkuknya, dan kemudian dia mati dalam perjalanan pulang ke Makkah Al-Mukarramah, kena ketakutan dengan Nabi SAW. Jadi itu satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi SAW. Jadi umirtu an uqatilan nas. Baik, apa makna nas di sini? Adakah nas di sini makna umum manusia? Seluruh kufar? Nah, tidak. Kata ulama, an-nas ini adalah dengan alif lam, di sini adalah alif lam bil ahdi. Alif lam bil ahdi, bukan alif lam bil istighraq. Bukan makna kullun nas. Apa beza istighraq dengan ahdi? Istighraq boleh dimasukkan kul di depan, digantikan alif lam tadi dengan kul. Jadi kalau kita sebut kullun nas, maknanya baginda Nabi SAW, maksudnya kullul kuffar. Nas ini makna kuffar secara umum, mutlak. Maka pada waktu tersebut kita akan katakan bahawa kalam Nabi SAW tidak betul. Dan hasya lillah, baginda Rasul SAW khabar daripada Nabi tidak akan berlaku penipuan. Nah, khabar yahtamilu sidq wal kadhib li dhatihi. Yahtamilu sidq wal kadhib li dhatihi. Tapi bila dilihat kalam ini kepada Rasul SAW, maka tidak ada ihtimal padanya al-kadhib. Maksudnya tidak ada sangkaan kadhib kepada kalam Nabi SAW. Kalam Nabi mesti benar. Atau ulama letak li dhatihi di belakang. Li dhatihi maksudnya kalau dilihat khabar tadi li dhatihi dengan zatul khabar, dengan khabar itu sendiri tanpa melihat kepada qail, kepada yang menyebut khabar tadi, maka kita akan boleh nilai sama ada kalam ini sidqun awil kadhib, benar ataupun tidak benar. Betul tak? Tapi bila sebut hadza qaulun Nabi, hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalamnya Rasul dan sanadnya bersambung dan tepat sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalam itu akid sidqun, tidak ada kadhib pada dia. Betul? Baik, macam mana dengan kalam Nabi? Kalau disebut umirtu an uqatilan nas, nas tadi dengan makna umum, kalau diletakkan dengan makna umum kufar seluruhnya, maka kalam Nabi akan dilihat tidak betul, karena bukan semua orang kafir dibunuh oleh Nabi SAW. Dan masih lagi ada di Madinah Al-Munawwarah golongan Yahudi, dan disebut dalam hadis Nabi SAW simpan ataupun gadaikan baju perang Nabi kepada
Yahudi. Nah, nama siapa Yahudi tadi? Abu Syama'. Nah, Abu Syama'ah. Nabi SAW menggadaikan baju perang Nabi SAW kepada dia. Maksudnya kalau Nabi diutuskan untuk membunuh semua kufar, termasuk yang gadai itu pun Nabi akan bunuh. Tak dibiarkan. Dan ada lagi Yahudi yang hidup di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan makna hadis umirtu an uqatilan nas, jadi sini makna dia tidak boleh kita letak dengan makna umum. Tidak boleh kita letak dengan makna kulul kufar. Karena letak dengan makna kul akan jadi salah. Karena bercanggah dengan Nabi SAW. Sebab kalam Nabi benar. Jadi apa makna kalam ni? Hadis Nabi SAW. Umirtu an uqatilan nas, makna dia umirtu an uqatil kufar atau musyrikin Makkah. Faham? Jadi an-nas ini dengan makna musyrikin Makkah. Nah, itu makna dia. Bukan dengan makna musyrik ataupun kufar secara umumnya di dalam seluruh dunia. Jadi faham yang itu baru tepat. Nah, jadi Nabi SAW diutus untuk memerangi, bukan membunuh, memerangi musyrikin Makkah sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buktinya apa dia? Buktinya tidak ada lagi musyrikin selepas itu di Makkah Al-Mukarramah. Setelah kalam Nabi SAW dan waktu Hajjatul Wada', bukan Hajjatul Wada', setahun sebelum Hajjatul Wada', baginda Nabi SAW mengutuskan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Siddiqul Akbar, menunaikan haji dengan pimpinan Sayyidina Abu Bakr sampai di Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan turun wahyu, Allah Ta'ala menyuruh untuk baginda Nabi memaklumkan bahawa setelah tahun yang akan datang tidak akan ada lagi musyrikin di bumi Makkah. Maksud musyrikin tidak dibenarkan lagi berada dalam bumi Makkah. Maksud sampai sekarang tidak dibenarkan. Ditulis di border haram Makki, maksudnya sama ada Makkah ataupun Madinah Al-Munawwarah dilarang masuk di dalamnya golongan kufar. Musyrikin tidak dibenarkan masuk. Hanya boleh dibenarkan masuk muslimin saja. Ini mukminin saja. Boleh. Jadi siapa yang menyampaikan berita tadi? Nabi tak pergi. Nabi utuskan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam menaiki Qaswa, pergi ke untuk mendapatkan rombongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan memaklumkan kepada Sayyidina Abu Bakar tentang berita tersebut. Dan siapa yang mengiklankan berita tadi kepada ahli Makkah? Sayyidina Ali. Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar? Di umuri siyasah. Karena siasi. Karena Sayyidina Ali Hashimi. Nah, dan mereka ni adalah pemuka Quraisy. Bila Sayyidina Ali yang memaklumkan perkara tersebut, maka ini mengurangkan pergeseran di kalangan ahli Makkah pada waktu tersebut berbanding Sayyidina Abu Bakar yang memaklumkan. Ini umur siasi. Nah, kalau dibaca balik dalam kitab sirah, kita akan melihat bahawa betapa hikmahnya Rasul SAW dalam memilih siapa yang akan berbicara pada tempat dan keadaan. Faham? Jadi penting untuk bacaan sirah tersebut. Jadi kerana Sayyidina Ali Hashimi dan kelompok Hashimi adalah pemuka Quraisy. Jadi masih ada dalam hati Arab Makkah pada waktu tersebut hormat mereka kepada keturunan Hashimi. Jadi kerana itu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam wa karramallahu wajhah diutuskan oleh baginda Rasul untuk menyampaikan berita tersebut. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu naik ke Qaswa. Waktu ketika mana sampai Sayyidina Ali di dekat dengan rombongan Sayyidina Abu Bakar pada gelap malam. Waktu malam. Dengar saja bunyi Qaswa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terus bangun. Dia tak tengok lagi. Baru dengar bunyi tapak kaki. Sebab Qaswa dia ada gerakan dia. Dia ada cara jalan dia. Nah, sehingga Sayyidina Abu Bakar kenal, ini Qaswa. Ini bukan unta biasa. Ini untanya Rasul. Terus dia bangun dia, adakah Rasul datang? Maka Rasulullah datang, maksudnya ada berita penting yang nak disampaikan. Bangun dia, keluar daripada kemah. Dia tengok Sayyidina Ali yang ada di atas Qaswa. Sebab ni kata Sayyidina Abu Bakar sangat kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan kenal Nabi je, kenal semua sekali. Karena orang kalau dia kenal betul dengan orang ni tapak kaki pun dia tahu dah. Kata ni siapa dia. Yang datang depan rumah dia dengan hentak tapak kaki tu tahu dah ini fulan bin fulan. Bunyi kereta ya tahu dah kata ni fulan bin fulan. Kita tak boleh nak beza lagi ya. Kalau tak boleh beza lagi makna dia bukan lagi sidqus suhbah. Faham? Jadi suhbah masih lagi tidak benar lagi pada waktu tersebut. Karena kita tak kenal betul-betul lagi. Sayyidina Abu Bakar kenal sampai macam tu, sampai ke hentakkan kaki Qaswa pun baginda Abi Bakar
radhiyallahu taala anhu kenal pada waktu tersebut. Baik. Jadi paham hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah ila akhir hadis. Baik. Jadi jangan ngaruh dengan faham sebahagian orientalis yang nak bagaimana mengelirukan ya kita dengan cara faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mahin ay li zulmatil kufri. Jadi dalam hadis ada sebut juga al-kufra. Ya, al-kafarah pun ada, al-kufra pun ada juga. Jadi makna di sini mahul kafarah min Makkah wa biladil Arab. Wa ma zuya lahu al-ardu wa wa'ada annahu sayablughuhu mulka ummatihi kama rawahu Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahawa Nabi telah diperlihatkan dengan seluruh alam dan kemudian diberi berita gembira kepada Nabi bahawa umat Nabi ini setiap kali yang pandangan Nabi waqa' pada tempat tersebut, kena pada tempat tadi, akan adanya pemerintahan umat Nabi pada tempat tersebut. Jadi ini hadis yang disebut oleh Syekh Sa'ad Jawish hafizahullah waktu ketika bacaan Sahih Bukhari di Nadi Riyadhi, waktu ketika khatam Sahih Bukhari, bukan tak khatam pun, pertengahan bacaan kitab tersebut kemudian dibuat majlis khatam majlis sajalah, tak khatam kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dilasaf kalau diteruskan majlis tersebut sangat baik. Tapi dah fatal awam. Tempat dah waktu telah berlalu, selesai. Patutnya 6 tahun yang dulu, 7 tahun yang dulu kalau dihabiskan bacaan Kutubus Sittah akan dah khatam dah kitab tersebut. Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala dah berikan kebenaran untuk bacaan Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis ini yang agung ini dibaca di Masjid Sultan Hasan. Dulu dah diberi kebenaran dah melalui Syekh Jamal Faruq. Syekh Jamal Faruq dah maklum kepada saya dengan Ustaz Hairul, kata Syekh Ali dah benarkan untuk guna Masjid Sultan Hasan setiap hari Selasa. Maksudnya mula lepas asar sampailah 11 malam dibenarkan untuk pelajar Melayu Nusantara kita ni untuk gunakan masjid tersebut, dan masjid tersebut tak dibuka pada hari lain melainkan Jumaat saja. Tapi Syekh Ali benarkan dengan kebenaran tersebut untuk baca kitab hadis. Maksudnya akan sambung bacaan kitab tersebut. Tapi tak berlaku. Ya. Kenapa? Allahu a'lam. Itu baini wa baina Ustaz Hairul wa baina Syekh Jamal Faruq wa baina Allah. Itu je yang tahu. Kenapa tak berlaku majlis tersebut? Baik. Sayang kalau tidak dah 6 tahun dah. Maksudnya mungkin sekarang ni dah khatam dah Sunan Nasai. Kita dah dengar dah hadis Nabi. Maksudnya orang yang datang ke Mesir ni, maksudnya setiap tahun akan dibaca. Kalau dah khatam dah pun akan diulang balik, dibaca Sahih Bukhari balik. Maksudnya setiap pelajar yang datang ke Mesir, sekurang-kurangnya dalam 4-5 tahun tu dia akan khatam beberapa kitab hadis yang besar dalam Islam. So, dia akan sering dengar hadis-hadis Nabi SAW. Tapi tak berlaku. Tak berlaku kenapa? Qadar Allah Ta'ala telah letakkan macam tu. Nah, maksudnya ni perkara ni perlu kepada juhud, perlu kepada kesungguhan. Asalnya ruwaq jawi dibuat untuk tu. Ruwaq jawi asalnya ditubuhkan untuk majlis sama'. Tapi Allah Ta'ala takdirkan yang moga ni lebih baik daripada tu. Kalau hanya mujarrad sama' saja, kita hanya seronok dengan sama' sajalah. Tidak, rupanya disusun dengan cara yang lain. InsyaAllah akan teruskan juga. Nanti kita akan buat juga majlis sama' dan sebagainya. Kita akan teruskan insyaAllah, kalau ada kesempatan masa. Cuma kita ambil yang aham sekarang. Nah, yang paling penting sekarang ni adalah memahami ad-dirayah. Nah, sebelum riwayah. Dirayah dulu. Baik. Apa dia yang cerita ni? Lupa. Syekh Sa'ad Jawi sebut. Dia kata dalam Sahih Muslim telah sebut bahawa Rasulullah pernah sampai pandangannya di Malaysia. Kejut kita. Baik. Sebenarnya Rasulullah. Lagi ada cerita baru pula lagi. Rasulullah duduk atas gunung cerai kan mampu. Ya. Tak, ni bukan cerita tu. Rasulullah pernah sampai pandangannya di Malaysia. Buktinya dalam hadis Sahih Muslim. Wa ma zuya lahul ard, maksud diperlihatkan dipertontonkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajhul ard,
bumi ini secara keseluruhannya. Jadi dipandang oleh Nabi SAW seperti arkitek memandang dia punya plan. Faham? Kan arkitek dia plan, dia lukis dah atas plan. Jadi dia boleh nampak dah semua tempat-tempat tersebut. Dan mana tempat yang Nabi pandang, tak ada cahaya pada tempat tersebut, maka tempat tadi akan ada padanya mulku ummatihi. Jadi adanya kekuasaan dan juga kerajaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Malaysia kerajaannya Islam. Nah, jadi dipandang oleh Nabi SAW keluar daripada itu kerajaan Islam. Kemudian keluar pula daripada Indonesia, daripada Fatani, daripada kada wa kada, tempat-tempat yang adanya umat Islam, maka tempat itu sebenarnya telah dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam mana? Dalam Sahih Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam daripada Sayyidina Thauban, kata Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Allah zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Ini hadis. Hadis Sahih Muslim. Allah telah zawaliyal arda. Yani zawal maksudnya dipajangkan kepadaku bumi, sehingga aku boleh melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, timurnya dan baratnya bumi. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zawali minha. Maka umatku akan sampai tempat kekuasaannya sepanjang yang diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Maka daripada hadis inilah, kata Syekh Sa'ad, bukti bahawa Rasulullah SAW pernah memandang kepada tempat kamu, sehingga Allah Ta'ala mengeluarkan daripada kamu duta-duta yang mana akan membawa agama Allah Ta'ala dan datang ke Al-Azhar Al-Syarif. Alhamdulillah, kita dipuji pada waktu tersebut kerana menghidupkan kembali majlis yang telah mati ratusan tahun di Al-Azhar Al-Syarif. Sekarang baru dimulakan balik di Al-Azhar, bila dimula balik bacaan majlis hadisiyah dan sebagainya tu mizan hasanat yang tadi kepada yang menggerakkan dan menjalankan dulu majlisnya. Majlis Kutubus Sittah tersebut mula-mula dilakukan siapa dia? Pelajar Malaysia yang hidupkan balik. Khair insya-Allah. Baik. Dan kemudian ada juga dengan makna mahwu tadi, dengan makna mahwul am. Mahwul am maksudnya dengan makna zuhur dinihi wa ghalabatuhu, kama qala ta'ala liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Jadi mahwul am dengan makna zuhur dinihi. Maksudnya agama Allah Ta'ala akan diperlihatkan dan kemudian akan mengalahkan yang lain. Itu makna mahwul am. Ataupun dengan makna juga tumhi bihi sayyi'at. Maksudnya akan dihancurkan, dihapuskan kesalahan ataupun kejahatan manittaba', siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesalahan-kesalahan itu akan dimahwul, dibuang, dihancurkan, dihapuskan. Kesalahan-kesalahan siapa yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mahwul. Jadi mahin ada berapa makna di sini? Ada 3 atau 4 makna. Hasyir ay jami'ul al-muttaqin 'ala Allah, yakni yang mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasyir. Sini disebut hasyir dengan makna alladhi yuhsyaru an-nasu ala aqibihi, ma'ruf, yang mana orang akan berkumpul di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengumpulkan, baginda Nabi adalah yang mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ala Allah, ke atas Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengikuti Nabi kita Muhammad dan kemudian akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqibun, makna aqib ay la nabiyya ba'dahu tubtada'u nubuwwatuh. Maksudnya tidak ada lagi kenabian, tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubtada'u nubuwwatuh. Yang dimulakan kenabiannya pada waktu tersebut, tidak lagi. Kenapa diletakkan takdir tersebut? Tubtada'u nubuwwatuh. Karena kalau yang telah menjadi nabi tapi umurnya panjang, maka dia tidak dikira sebagai, termasuk dalam hadis la nabiyya ba'di. Contoh seperti siapa? Seperti Nabi Khidir alaihi salam, seperti Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Allah Ilyas alaihi salam yang masih hidup di muka bumi.
Ya, seperti pandangan para ulama sufi. Mengatakan dua nabi yang masih hidup di bumi dan dua yang masih hidup di langit. Dua tersebut, yang pertama Nabi Allah Isa alaihissalam di langit, dan kemudian Nabi Allah Idris alaihissalam. Walaupun Nabi Idris dah wafat sebenarnya dan kemudian dihidupkan kembali. Kemudian yang kedua lagi, dua lagi yang hidup di bumi, Nabi Allah Ilyas alaihissalam dengan Nabi Allah Khadir alaihissalam. Jadi sebab tu Al-Imam Al-Syekh Abdul Majid Syarnubi rahimahullahu ta'ala letakkan aqibun ay la nabiyya ba'dahu tubtada'u nubuwatuh. Yani yang dimulakan kenabiannya, yang baru jadi nabi. Tak. Yang dah jadi nabi, kemudian hidup panjang umurnya, itu tidak termasuk dalam aqib, tidak termasuk la nabiyya ba'di. Nah, tak termasuk dalam hadis tersebut. Karena mereka dah jadi nabi sebelum ni. Itu juga Nabi Allah Isa alaihissalam. Boleh. Itu penting. Qaid di belakang tu penting. Nah, untuk difahami. Taha. Kemudian Taha. Siapa Taha? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taha yaitu maknahu ya tahir ya hadi. Maknanya wahai yang suci, wahai yang memberi hidayah. Ya tahir ya hadi. Ada juga makna Taha. Nah, itu yang ya tahir ya hadi tadi seperti yang dihikayatkan oleh Al-Imam As-Sulami dengan Al-Imam Al-Wasiti. Kedua mereka mengatakan Taha dengan makna ya tahir ya hadi. Juga ada yang menyebut kata makna Taha adalah ya insan atau ya rajul. Ya insan atau ya rajul. Baik. Ni daripada, katanya ni daripada lughah atau aql. Dan ada juga mengatakan ni adalah lughah Yamaniyah yang menyebut Taha ni ya fulan, maksudnya dengan ya Taha. Taha tadi maksud ya fulan, ataupun disebut ya hadha. Ya hadha. Jadi ditukarkan ya tadi kepada ta. Ya hadha. Jadi ya tu jadi ta, kemudian hadha tadi ni za tu dibuang jadi Taha. Faham? Jadi itu ringkasan. Ni kata Zamakhsyari. Wa fihi bu'dun, tu jauh sangat tu. Kata ulama tu jauh sangatlah. Kalau takdir sampai macam tu sekali. Jadi ya hadza tukar ya jadi ta, memang ada lughah yang macam tu. Kemudian hadza tadi ni za dibuang, tinggal ha dia saja, ha tanbih. Maka disebut Taha. Ada sebahagian lughah macam lughah Mazin dibacakan ba-nya dengan mim. Nah, mim ditukar dengan ba. Contohnya basmuka disebut. Ditukar, dia tak panggil masmuka, panggil basmuka. Basmuka, basmuka tu makna dia masmuka. Faham? Boleh. Kemudian ada yang mengatakan Taha dengan makna amrun minal wati. Nah, amrun minal wati. Fa'abdalu al-hamzata alifa wal ha'u kinayatun 'anil ardi. Makna dia Taha ay ti, maksud dia ta. Ta maksud dia pijaklah kakimu. Maksudnya wati, maksudnya pijakkan kakimu. Jadi ha tadi ni kinayah kepada ard. Jadi pijaklah kakimu tadi di bumi. Dengan makna i'tamid biqadamaika 'ala al-ardi wa la tajhad nafsaka bil i'timadi 'ala rijlin wahidah. Maksudnya kakimu kedua-duanya kena dipijakkan ke bumi, jangan i'timad dengan salah satu kaki saja. Sebab dalam riwayat disebutkan kata Nabi pernah solat dengan kaki sebelah Nabi SAW diangkatkan dan sebelah saja Nabi pijak. Nah, Nabi sembahyang macam tu, kemudian disebut ya Taha. Nah, Taha maksudnya dengan makna i'tamid qadamaika 'ala al-ard wa la tajhad nafsaka bil i'timadi 'ala rijlin wahidah. Jangan kamu i'timad ataupun jangan kamu bersandar diri kamu tu dengan kaki sebelah duduk macam ni. Nah, sembahyang kaki sebelah saja. Maksudnya gitu. Baik. Jadi itu pandangan ulama lah terhadap makna Taha tadi. Kita cuma baca balik saja. Tapi yang masyhur di kalangan ulama Taha dengan makna ya tahir ya hadi. Maksudnya ringkas kepada dua nidak tadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yasin dengan makna ya sayyidal bashar. Yasin dengan makna ya sayyidal bashar. Nah, dalam kitab ini
Sebut Yasin dengan makna, kata ulama, ini panjang ni. Panjang. Maknanya ya Sayyid atau ya insan, Yasin. Di sini disebut maknahu ya Sayyid al-bashar wa yajuzu kitabatuhu biya'in wa sin. Ini Yasin. Nah, ya alif, sin, ya nun, Yasin. Kama yutalaffazu bihi, macam kita lafaz tu kita tulis macam tu juga. Yasin. Boleh macam tu, boleh. Boleh juga Yasin. Ya saja ya. Tak ada alif. Wa kadza Taha. Dia juga Taha. Taha pun macam tu juga. Taha, boleh juga. Boleh. Macam tu. Wa nahwuhu, dan seumpamanya. Ada sebut ya Sayyid, ya insan. Ya sin, yani ya Sayyid, ya insan. Insan ini wahid bagi al-anasi. Baik. Kemudian baginda Nabi SAW dinamakan dengan An-Nas. Kenapa? Likaunihi asyrafahum min tasmiyatil qas bismil 'am. Jadi kenapa Nabi sebut insan? Karena Nabi adalah kamilul insan, manusia yang sempurna. Maka Nabi gelar insan kepada Nabi SAW. Jadi manusia tu ada pada Nabi SAW. Kemanusiaan itu ada pada Rasulullah SAW. Nak tengok manusia yang sebenar, tengok pada Rasulullah. Nak tengok abdun yang sebenar, tengok pada Nabi SAW. Dalam Quran Allah sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maknanya kalau nak tengok hambanya, siapa hamba yang kita nak kena tengok? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kamil ubudiyah ada pada Nabi. Kamil insaniyah ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada orang lain yang sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Akhlaknya, peribadinya, tubuhnya dan sebagainya. Dalam hadis diriwayatkan bahawa kalau dari segi tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Ummu Sulaim ataupun saya pun tak ingat dah. Hadis sebut, kata, saya melihat perut Nabi SAW ini seumpama kertas yang dilipat. Ada dalam riwayat disebut, kata, seperti batu bata yang disusun. Maknanya apa dia? Seat pack. Faham? Batu bata susun. Maksudnya, ada bentuk di perut ni. Bukan seperti plaster yang yang telah ditampal. Maksudnya, sama ya. Tak ada apa. Itu perut kita lah. Perut boroi. Pergi ke depan. Mandi. Ayak turun ke tepi. Siang orang mengandung. Bini mengandung. Orang bertanya dia, Ustaz berapa bulan tak? Bini dia berapa bulan? Dia pun berapa bulan juga. Sama. Perut Nabi ada bentuk. Dia orang yang masuk gym, buat badan dan sebagainya, kalau dia niatkan kerana untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, insya-Allah dapat pahala. Jaga kesihatan badan dan sebagainya. Dia buat bentuk tubuh dan sebagainya. Adakah dikira mengubah ciptaan Allah? Tak kira mengubah ciptaan Allah. Kerana dia tidak kekal. Kerana dia akan berubah. Boleh? Semua yang bahaya tak boleh. Cucuk steroid. Nak bagi cepat naik. Nampak luak, Masya Allah, berketui. Tekan, lembek rupa dengan tomato. Tak ada apa. Jadi kalau yang tu dilarang sebab lebih banyak rosak buah pinggang, rosak habis semua sekali, berak keluar darah. Buat aja macam tu. Seronok nak bagi badan naik, rupanya buat bagi masalah pada tubuh pula. Boleh. Tapi kalau jaga kesihatan elok, buat badan tadi kerana tujuan untuk nak mengikuti sunnah Nabi, ya khair, insya-Allah. Tapi kalau kita buat badan, lepas tu duduk depan cermin, raja duduk. Badan jalan pun jadi pelik dah. Baju sebelum ni nampak luah elok, dia makin ketat. Dia dah makin pakai baju sendak-sendak sikit. Nak bagi nampak kalau ada bentuk. Kalau tidak, tak nampak. Pakai jubah susah, orang nak nampak kot lah. Balut pula dengan kain burdah, lagi orang tak nampak. Tak, dia kena bagi nampak. Bau kemah. Pakai sepeda kan? Macam orang perempuan kan, badan sebelum ni besar, makan ubat kurus je, ataupun buat diet kurus,
Ambil gambar yang kedua, dandan. Dah jadi ini dah, Wonder Woman dah. Rasa macam nak pakai spender terus ya. Nak tunjuk habis badan dia. Gila. Nah. Awak tak boleh pakai ke jubah dulu ni. Jubah dulu tak badan dah, Ustaz. Dulu besar. Kan badan saya dah kurus. Beli jubah sesuai dengan badan tu. Tak, dia nak kena pakai ketat. Nak kena pakai bagi tunjuk badan dia. Itu semua kebodohan. Faham? Kebodohan. Tunjukkan siapa sebenarnya. Tunjukkan siapa badan kita. Tunjukkan yang layak bagi kita untuk tunjuk je lah. Boleh. Baik. Waqila huwa min asma'ihi ta'ala. Dikatakan bahawa Nabi SAW ni dikatakan Yasin tadi adalah min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Rasul Kahar pun dia baca ayat Yasin juga. Rasul Kahar, Rasul Melayu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka, dia kata. Innaka siapa dia ka tu? Saya. Kepala otak dia. Lawak gila. Habis tu, berapa juta orang baca innaka tu? Awak tak tuju ke saya? Ada, dia kata. Kalau letak tak kena function, tak betul. Dia kena letak function dia bagi kena betul. Ka tu saya lah. Baca semua. Sesungguhnya kamu. Baca kamu tu terus ke dia. Nah. Bengong. Bukan bengong yang sebut tu. Bengong yang ikut. Yang sebut tu kita tahu dah memang dah tu. Tu dah atas pada bengong lagi. Yang lebih bengong yang ikut. Yang kita heran tu yang ikut tu. Itu kita heran. Dan memang ajaran macam ni memang ada orang yang ikut. Tak ramai sikit. Mesti ada pengikut. Pengikut dia kalau tengok balik mesti wayar putih juga. Macam tu. Macam dia punya tu guru dia. Putih wayar semua. Tengok. Lepas tu tak jawatan. Rasul tak jawatan. Kira hebat kan? Tak ada tahan ujian. Tak tahan ujian masuk penjara apa semua. Tak tahan ni. Tak jawatan lah senang. Payah naik mahkamah apa kita tak jawatan. Tak jawatan pun lah. Pelik. Orang Melayu ni semua ada. Tuhan ada. Semua ada. Kira hebat orang Melayu ni. Sebab dia tak mengaku dia Nabi Muhammad tu lagi hebat tu. Kata sebenarnya Nabi Muhammad tu bukan Nabi Muhammad dulu ni. Saya Nabi Muhammad tu. Sebab nama saya Muhammad. Jenis itu pijak ramai-ramai. Dia tak mustahil ada. Tak mustahil ada yang macam tu. Tak lagi apa ni ajaran Hasan anak Harimau. Hasan anak Harimau lagi hebat. Anak dia pergi beli yang panggil apa? Dengan TNB, Tenaga Nasional, bayar duit untuk letak lampu betul-betul dengan kubur pak dia. Kubur pak dia depan rumah dia. Kubur pasal lampu jalan tu. Tapi dia tak pusing ikut jalan, pusing ikut pak dia. Nantinya kenapa tak lampu itu? Biar kubur dia bercahaya. Sesuai dengan maqam dia. Tapi kena bayar setiap bulan RM25. Beda untuk bercahaya tu RM25 sebulan. Ya. Tu kata kebengongan ni kita jadi pelik. Jadi orang panggil apa? Dia rasa tu seni kot. Mungkin tu dia anggap tu sebagai kesenian. Dan jangan diprotes kesenian tersebut. Faham? Karena huriyah. Karena merdeka. Semalam merdeka kan? Kemerdekaan. Baca kitab Merdeka Huriyah yang dikarang oleh Syekh Khidir Hussein, Syekhul Azhar dulu. Baca kitab tersebut. Ini talibul ilm. Sepatutnya dia kena ambil perhatian macam tu. Sekarang ni kita dalam kemerdekaan. Baik, merdeka macam mana kita nak? Macam mana yang fuqaha, para a'immah, para salihin faham. Jadi nak buka kitab mana? Cari. Syekh Khidir Hussein ada tulis kitab berkenaan dengan huriyah. Baca huriyah. 78 muka surat je. Tak banyak. 78 muka surat. Pasal sekali duduk boleh khatam dah baca. Dia duduk khatam. Khatam ni lah. Khatam dia punya tajuk huriyah tutup. Baca kitab tu, baca. Penting. Dia kaitkan antara huriyah dengan musyawarah, dengan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak ingat. Adalah dibahas oleh Syekh Khidir Hussein dengan susunan yang sangat bagus. Beli baca. Kalau ada jual lah. Kalau dalam internet pun ada. Save dia. Apa ni download dia. Huriyah Syekh Khidir Hussein, Syekhul Azhar. Penting baca yang macam tu. Baru dapat gambaran. Dengar masyayikh cakap apa dia tentang huriyah. Kemudian yang orang sebut sekarang ni huriyatul ra'i, hurriyatul ra'i. Apa dia huriyatul ra'i ni? Pandangan bebas dalam berpandangan.
Nah, dan juga bebas dalam beragama, bebas dalam kita nak berikan, orang panggil apa, kita nak takbirkan tentang apa yang ada dalam diri kita, ya. Adakah semua tu tidak ada dia punya sekatan? Dan adakah kalau disekat dengan perkara tersebut maknanya dia telah terhalang daripada huriyah? Itu semua perlu dibahas, dibaca, dilihat. Itu nanti kita akan lebih idrak kita akan lebih luas pada waktu tersebut. Nah, jadi ini tiap-tiap tahun orang duk tanya, mai kat kita ya. Etis dia akan kata tidak ada kebebasan kepada orang-orang yang hanya nak ikut dengan satu hukum ni saja. Ini tidak ada bebas. Jadi kita kena ada kita ada kebebasan dalam kita nak takbir apa yang kita inginkan. Sekali pluralism, liberalism, secularism pun akan keluarkan semua dengan rakyu masing-masing tentang huriyah. Jadi apa yang Islam letakkan dan macam mana untuk jawab balik kepada apa yang mereka katakan tadi ini, yang itu perlu untuk kita ketahui. Kerana ini adalah yang selalu kita hadapi setiap hari. Faham? Kita tengok ni. Dan penuntut ilmu bukan disuap. Penuntut ilmu kena cari. Ya? Bukan semua benda kena tanya. Bukan semua benda kena kita ni. Melainkan bila dah sampai tahap ni perlu pada tanya. Bila tak faham, itu baru tanya. Ya, iktimat dengan faham sendiri. Kita akan baca dalam Tanbihul Alibak ni, kita akan tengok. Dalam Hidayatul Azkiyah nanti akan tengok tentang adab penuntut ilmu. Bagaimana dia bermuamalah dengan bacaan dia. Kita akan tengok. Penting bab tersebut. Boleh. Tapi yang penting sekarang ni, habiskan masa kita tadi dengan baca, hadir majlis, dengan masyayikh dan sebagainya. Baca jangan tinggal, kena baca. Cuma tengoklah sejauh mana kita baca, banyak mana kita baca sehari. Kita tengok balik. Dan kita nilai balik daripada awal tahun kita datang itu ni, ataupun yang baru datang sini sampai sekarang ni yang dia duduk di Mesir, improvement dia terhadap bacaan, macam mana dia baca, macam mana dia nak isti'ab hukum, ataupun dia nak tengok tentang masalah isu dan sebagainya, sejauh mana dia punya ta'akul dia terhadap satu masalah, itu dia kena tengok balik. Datang daripada awal tahun sampai sekarang ni, banyak lagi kitab dia baca, berapa jilid dah yang dia dah habis, apa benda yang bertambah dalam pemikiran dia, apa yang dia lihat dalam pembacaan dia, dan dengan hadir ke majlis, bukan baca saja. Baca saja tak cukup. Itu tidak mampu untuk jadikan seorang tadi alim. Kerana ilmu bukan daripada kutub, semata-mata. Daripada kitab tadi hanya maklumat saja. Baik. Dan kemudian wallahu a'lam.